mengucapkannya, membaca huruf-huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasih, yang paling betul dan tepat. Itu sebenarnya. Wajib syar'i ialah mendapat pahala kerana lakukan dan mendapat seksaan kerana tidak lakukan. Dalam bab tajwid, wajib menjaga huruf dan baca dengan tepat dan betul supaya tidak merubah makna atau merosak makna Al-Quran. Jadi kita sebenarnya diarahkan untuk membaca Al-Quran dengan tepat dan betul. Sebab kalau silap membaca huruf, dia berubah makna. Bahasa Arab ni ubah satu huruf, dia boleh merosakkan makna. Contohnya qalbun. Qalbun maknanya hati. Tapi kalau kalbun, itu maknanya binatang, anjing, dengan izinah anjing. Jadi beza tu antara qalbun dengan kalbun. Okey. Begitu juga dengan huruf yang lain. Dengan huruf dengan tasydid umpamanya. Iyyaka dengan iyyaka. Dia dah ada beza dah maksud dan maknanya. Jadi untuk menjaga huruf dan untuk menjaga makna Al-Quran sebutan mestilah tepat dan betul. Kita belajar cara sebutan yang tepat dan betul supaya tidak merubah ataupun merosak makna Al-Quran. Berdosa bagi yang tidak menjaga makna Al-Quran. Sebab itulah kita baca Quran, orang yang baca Quran tanpa menjaga makharijal huruf, tanpa menjaga sifat huruf dan juga menjaga hukum hakam ilmu tajwid, dia telah merosakkan makna dan makna Al-Quran yang boleh merubah makna. Terdapat satu lagi wajib yang dinamakan dengan wajib sina'i. Wajib sina'i ini ialah amat elok jika dilakukan dan dikeji bagi yang tidak lakukan, bagi ahli bidang ini. Perkara ini seumpama meninggalkan idgham, ikhfa, iqlab, tarkib dan tabkhim. Maksudnya gunnah di dalamnya. Sebab gunnah kalau kita rujuk kepada lahan, dia adalah lahan khafi. Lahan khafi ini kalau mengikut mutaqaddimin haramlah, tak boleh tidak lakukan. Tapi ulama mutaakhirin dia bagi kepada makruh dan dikeji, dia adalah wajib sina'i. Dia panggil wajib sina'i. Maksud kata Imam Ibnul Jazari ialah wajib kepada pembaca Al-Quran. Sebelum mereka membaca Al-Quran, mereka wajib tahu berkaitan makhraj huruf dan sifat huruf untuk mereka mencapai bacaan yang begitu fasih dan tepat. Okey. Muka surat berikutnya 83, ta'rif hukum, ta'rif huruf. Huruf dari sudut bahasa pula bermaksud hujung setiap sesuatu. Dia hujung tu harfun, setiap sesuatu. Dari sudut istilah, huruf diartikan sebagai suara yang berpegang kepada makhraj, sama ada makhraj tersebut muqaddar ataupun muhaqqaq. Apa makna muqaddar ataupun muhaqqaq? Muhaqqaq ialah suara yang berpegang kepada bahagian tertentu seperti halqum, lidah, dua bibir dan lainnya. Macam ab itu muhaqqaq, akh ada, ash ada muhaqqaq. Dia ada dia tempat berpegang makhraj dengan satu anggota lain. Okey. Makhraj muqaddar pula ialah rongga dalam halqun atau mulut. Ia mewakili 3 huruf. Jadi yang kedua muqaddar. Muqaddar ni makna apa? Kita takdirkan dia. Kita nak sebut dia panjang mana? Dua mat, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Kita yang takdirkan dia. Kita yang tentukan. Ini pada huruf mat. Ja'a as-sama. Kita nak panjangkan dia, nak pendek. Ya'lamun. Kita panjang 2, 4 dan 6. Itu mengikut kita punya takdir. Kita nak itu khusus kepada huruf mat, sama ada alif, waw dan ya. Sebelumnya baris atas, baris hadapan dan baris di bawah. Justru 3 huruf mat boleh dibaca dengan panjang atau dengan pendek mengikut kadarnya yang telah ditetapkan. Kemudian kita nyatakan di situ untuk mudah kita memahami apa makna huruf muqaddar ataupun makhraj muqaddar dengan makhraj muhaqqaq. Contohnya huruf alif. Dia bunyi dia tu dia jauf. Jauf ni maksudnya
rongga halqum dengan rongga mulut. Dia daripada dia boleh ke situ, memanjang situ. Adapun ta, dia muhaqqaq, dia ada dua anggota yang berjumpa, hujung lidah berjumpa dengan dengan pangkal ta, dal dengan ta, dengan pangkal gigi tu, atas. Okey, bilangan huruf hijaiyah ialah 29 huruf. Susunan huruf hijaiyah ini berbeza antara dua mazhab, iaitu masyariqah dan magharibah. Ini dari sudut susunan huruf, 29 huruf. Rumuz ini maksudnya apa dia? Abjad itu ramzun, hawaz ramzani, hutti itu rumuz. Rumuz ini plural kepada abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas tu. Huruf abjad mengikut ulama masyariqah. Okey, jadi dalam bab mempelajari ilmu tajwid ni kita kena memahami tentang ulama-ulama. Kita dah cerita dulu tentang adanya imam, qari, adanya rawi, adanya tariq. Imam ada Hafs, Imam Asim, rawi adalah Hafsun, qari adalah Syatibi, Imam Syatibi. Kemudian baru tadi kita cerita tentang ulama fawasil, ada Kufi, ada Al-Kufi, ada Madani, ada Syami, ada Damsyik, ada Himsi, ada Basri. Okey. Kemudian sekarang ni kita nak tahu ada juga istilah dia panggil ulama masyariqah, ulama magharib, adanya ahlul adab. Jadi semua benda-benda ni, tuan-tuan, puan-puan peserta yang dirahmati Allah sekalian, dia adalah istilah yang diguna pakai dalam ilmu tajwid, diguna pakai, dan ada diguna pakai dalam ilmu qiraat pun ada diguna pakai. Okey. Jadi untuk ulama masyariqah, dia adalah nota di bawah tu, masyariqah ialah imam-imam qiraat yang mewakili Syam, merangkumi Syria, Jordan, Palestin, Iraq dan Mesir. Dia adalah masyariqah ni timur, magharibah barat. Jadi kalau tengok negara Arab tu sebelah timur, dia adalah ini daripada Mesir. Walaupun Mesir itu dia di hujung Afrika, tapi dia itu dianggap sebagai adalah masyariqah. Adapun Syria, Jordan itu memanglah kawasan yang kawasan sebelah tanah sebelah sinilah, sebelah dekat dengan Hijaz, jadi kalimah yang diguna pakai adalah abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, sakhadun, bazaghun. Okey. 8 kalimah ini asalnya ada 6 sahaja. Ini katanya nama Raja Madain. Raja Madain dia ada 6. Abjad, hawaz itu orang yang kedua, hutti yang ketiga, kalamun yang keempat, sa'fas yang kelima, qarashat yang keenam. Jadi mereka ini sambung, gabungkan, bilangkan semua nama-nama kalimah ini, lalu mereka dapati ada 6 huruf lagi tidak sempurna, tidak lengkap. 29 huruf itu, lalu mereka pun mereka cipta 2 lagi, sakhadun, bazaghun. Ini pendapat yang ada dalam kitab Aswad ataupun kitab Lughah, dan juga dalam kitab penulisan Al-Quran. Dalam Samirut Talibin di permulaan itu, dia nyatakan tentang siapakah yang mula-mula mencipta huruf Arab ini. Ada pendapat menyatakan Adam alaihissalam sebab Allah Ta'ala nyata wa'allama Adam al-asma' kullaha. Ada yang menyatakan yang menciptanya adalah katib al-wahyi li Hud alaihissalam, penulis wahyu kepada Hud alaihissalam. Ada yang kata dia ini dibuat oleh 6 orang Raja Madaim. Yang inilah, yang ini ada 6. Dan bermula daripada manakah kalimah huruf Arab ini dari sudut penulisannya? Ada yang kata daripada Yaman, ada yang kata daripada Ambar, kalimah Ambar. Sebelah Ambar ni tempat di Iraq, satu daerah di Iraq. Dan ada yang kata Arami ni di sebelah Syam. Jadi ada 3 pendapat. Kemudian pada zaman lepas tu ulama juga berbincang bagaimanakah huruf Arab ini datang ke Makkah. Dia merujuk kepada Umayyah bin Harb.
Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan bin Umayyah ibn Harb. Umayyah ibn Harb ni dia seorang peniaga yang pergi ke sebelah Ambar, bawa ke Daumatul Jandal, kemudian dia bawa ada orang yang pandai Bishr, yang pandai menulis ni, akhirnya berkahwin dengan anaknya macam tu, kemudian pergi ke Makkah, akhirnya penulisan ini berkembang di Makkah. Okey. Jadi berkembang di Makkah itu bukan berkembang yang pesat, tetapi hanya beberapa orang sahaja yang pandai menulis, yang pandai membaca. Sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Jumu'ah, "Walladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim." Dialah Allah Ta'ala yang mengutuskan kamu Nabi Muhammad kepada golongan yang tidak menulis dan membaca. Maknanya kebanyakan penduduk Makkah dia tidak boleh membaca, menulis, kecuali sedikit sahaja yang pandai menulis membaca. Sebab ada, kalau kita tengok sejarahnya, beberapa pertandingan menulis syair, dan syair yang terbaik digantung di dinding Kaabah. Mu'allaqat dia panggil lah. Ada 10, ada kata 7. Jadi itu maksudnya mereka menulis dengan bahasa, dengan penggunaan bahasa, dengan penggunaan kalimah huruf. Okey. Jadi mereka alif ba ta sa jim ha kha dal za ra zai sin shin sad da ta dha sampai kepada hamzah, waw dan ya. Okey. Muka surat berikutnya ini pendapat Magharibah. Rumus susunan huruf abjad mengikut ulama Magharibah barat pula: abjad hawaz khutti kalamun sa'fad qarasat thakhadhun dhaghashun. Alif ba ta sa jim ha kha sama lagi dada raza ta dha kaf lam mim nun sad da ain ghain. Dia lain sikitlah. Ulama Magharibah ini di sebelah utara Afrika, Algeria, Morocco, Andalus, sampai ke Andalus, Spanyol sana. Bilangan makhraj. Jadi makhraj ini terbahagi kepada dua, makhraj am dan makhraj khas. Makhraj am terbahagi kepada 5. Halqum, lisan, rangga, jauh, dua bibir, dan juga khayshum. Okey, manakala makhraj khas, ulama berpendapat, ada beberapa pendapat. Okey, yang makhraj am 5. Dia pada halaq, kemudian lisan, kemudian rangga, yang antara jauh al-fam dengan jauh rangga, jauh bahasa Arab panggil, kemudian dua bibir dan juga khayshum, pangkal hidung. Makhraj khas pula dia ada beberapa pendapat. Makhraj kalau mengikut pendapat mazhab Al-Khalil Ibn Ahmad dan Ibnul Jazari, dia pilih 17. Daripada 5 makhraj am ini pecah kepada 17. Okey. Makhraj al-jawf, al-halaq, al-lisan, al-syafatan dan al-khayshum. Itu makhraj al-am. Okey. Mazhab Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, kalau kita tengok dalam bentuk rajah itu, makhraj umum dia rangga. Okey. Kemudian al-halqi, untuk rangga keluar alif, waw dan ya. Ada satu saja kat situ. Al-halqi keluar 6 huruf. Ada 3 makhraj. Yang aqsa al-halqi, adna awsat, wasat al-halqi dengan adna al-halqi. Ada 3 makhraj kat situ, makhraj khas. Yang lisan, satu lidah saja ni keluar 18 huruf daripada 10 makhraj. Lidah kita ni ada aqsal lisan, atas dia sikit, wasatul lisan, hafatul lisan, kemudian lisan di hadapan itu diangkat ke lelangi, lam, nun dengan ra. Okey, lam, nun dan ra itu tempat perbezaan seluruh pengiraan makhraj huruf. Huruf lam dia ada makhraj dia. Hujung lidah ke lelangi atas, bawah sikit nun, an. Yang bawah sikit lagi ra, ar. Jadi 3 ni lam, nun dengan ra mengikut mazhab Khalil Ibn Ahmad dengan Ibnul Jazari, dia adalah 3 makhraj yang berbeza. Tapi kita tengok yang lain-lain nanti.
Makhraj asyafatan, dua bibir, keluar 4 huruf, ada 2. Ab, am dengan af, gigi atas dengan perut bibir bawah. Makhraj al-khayshum, ini tidak ada apa-apa huruf, dia hanya untuk gunnah sahaja. Di situ ada khilaf. Apa dia ni? Adakah huruf yang dengan nun dengan mim ni, apabila dia gunnahkan, dia berpindah makhraj daripada makhraj tempatnya yang asal, dia pergi ke pangkal hidung. Itu dibincangkan, di khilaf di kalangan para ulama tajwid. Okay? Mazhab Sibawai dengan Asy-Syatibi, dia berpendapat ada 16 makhraj sahaja. Khalil Ibn Ahmad yang pertama dengan Ibn Jazari 17. Asy-Syatibi dengan Sibawai, seorang pakar dalam bidang bahasa, dia murid kepada Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, dia kata 16 makhraj. 16 makhraj. Dengan 4 sahaja makhraj am. 16 makhraj khas dan 4 makhraj am. Apa dia 4 makhraj am? Al-halaq ada, al-lisan ada, al-syafatan ada, khayshum ada. So apa yang tak ada? Al-jawf. Al-jawf dia tak bilang. Yang tadi Ibn Jazari bilang. Yang kelima adalah al-jawf. Okay? Apa perbezaan dia? Kalau kita tengok di bawah itu, perbezaan sudah tentulah pada al-jawf. Sebab al-jawf ni untuk makhraj alif, waw dan ya. Jadi manakah mereka letak alif, waw dan ya? Mereka letak alif, waw dan ya adalah pada dia letak pada huruf asalnya. Alif, hamzah, okay, waw yang berbaris, ya yang berbaris. Okay? Dia keluar daripada tempat asal huruf itu sendiri. Okay? Kemudian berikutnya mazhab Al-Farra, Al-Jurami, Qutrub dan juga Ibn Kisan. Mereka berpendapat ada 14 makhraj sahaja. Mula-mula 17. Khalil Ibn Ahmad dan Ibn Jazari. Syatibi kata 16, tidak ada satu al-jawf. Yang ini kata ada 14 sahaja. Sebab apa? Sebab huruf alif, waw dan ya, makhraj mereka tidak mengira makhraj al-jawf, alif, waw dan ya. Itu satu tak kira. Okey. Kemudian muka surat berikutnya al-halaq, lisan, syafatan dan al-khayshum. Okey. Cuma kat mana yang menjadi 14? Kalau kita tengok, kerana pada makhraj lisan tu, yang pertama al-jawf, yang kedua al-halqi, yang ketiga al-lisan, huruf lam, nun dengan ra, dia adalah dari makhraj yang sama. Yang sebelum ini yang kira 16, dia berbeza pada lam, nun dengan ra. Yang berbeza pada 17, Ibn Jazari, ia mengira berbeza lam, nun dengan ra keluar daripada makhraj yang berbeza. Tapi Al-Farra menyatakan ia keluar daripada tempat yang sama. Jadi tolak yang makhraj al-jawf, gabungkan lam, nun dengan ra satu makhraj, maka di situlah sebenarnya menjadikan bilangan makhraj pada pendapat mereka hanya 14 sahaja makhraj. Okey. Mengenali makhraj, macam mana kemudian di bawah itu 86 makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf itu mempunyai 17 makhraj. Itulah yang kita bincang, yang kita pegang, yang kita bincang dan huraikan dalam buku panduan lengkap tajwid ini. Mengenali makhraj, terdapat satu cara yang praktikal mudah sekali untuk mengenal mana-mana satu huruf yang dikehendaki itu dengan menyukunkan ataupun mematikan ataupun bagi sukunkan dia huruf yang dikehendaki untuk mengenali makhrajnya. Sesudah itu didahului oleh huruf hamzah bersambung dengan mana-mana huruf yang dikehendaki. Kemudian diberikan huruf tersebut tanda bacaan sama ada di baris, ada baris di atas, fathah, kasrah ataupun hadapan. Okey. Kemudian kita akan dapat perhatilah di manakah keluar terputusnya suara tersebut.
maka tempat pemutusan suara itulah yang merupakan makhraj mani huruf yang dikehendaki. Jadi kita contohnya huruf ba, kita bariskan hamzah, sukunkan ba. Okay. Ab, tak kira lah mari atas ke bawah ke, ab, ib ataupun baris hadapan ub, maka kita tahu dia keluar daripada dua bibir. Okey. Penentuan makhraj huruf qaf, aqa, iqa, uqa, maka kita tahu dia keluar daripada pangkal lidah. Aqa, iqa dan uqa. Pembahagian makhraj huruf. Makhraj am dipecah kepada 5 seperti berikut. Al-jawf satu saja, al-halqi ada 3, al-lisan ada 10 makhraj. Itu yang perlu kita fokus kerana 10 makhraj. Tapi saya akan sebut insya-Allah dengan cara yang mudah untuk kita memahami dia panggil apa, flow ataupun perpindahan satu makhraj kepada makhraj yang lain. Sebab ulama tajwid ini saya nampak apabila kita banyak membaca tentang makhraj huruf yang 5 ini, kita nampak dia menyenangkan, memberi satu penjelasan yang begitu senang. Macam mana 29 huruf itu dengan 5 makhraj am dan 17 makhraj khas ini, dia ada kita apa kesinambungan satu-satu makhraj itu sehinggalah kepada bibir. Daripada yang jauh sekali al-halqi aqsal halaq sampailah kepada bibir ini, hujung lidah dan juga bibir. InsyaAllah kita boleh mudah untuk mengingati semua 29 huruf ini insyaAllah. Makhraj semua 29 huruf. Pembahagian makhraj am, ini dalam bentuk gambar rajah. Bermula dengan al-halqi ada 3 makhraj, al-jawf 1 makhraj, al-lisan ada 10, al-syafatan ada 2 dan juga al-khayshum dia ada 1 sahaja, pangkal hidung. Okey. Kemudian di bawah itu dia semua rangga bermaksud sesuatu yang kosong, yang ruang kosong. Itu maksud rangga al-jawf. Dari sudut istilah ia adalah ruang kosong di dalam mulut dan halqum. Makhraj al-jawf ini keluar darinya 3 huruf mad, alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah dan ya sakinah, waw sakinah, ya sakinah sebelumnya kasrah. Ketika huruf ini bersama syarat-syaratnya terkumpul di dalam kalimah Nuh. Kalau kita nak gabungkan 3 huruf dengan 3 syarat, ada satu kalimah sahaja, Nuhiha. Makhraj al-jawf ini dikira sebagai makhraj muqaddar. Ini yang telah kita sebut sebelum daripada ini. Imam Ibn Jazari kata fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Pada rangga bermula rangga halqum, pada anggota rangga bermula rangga halqum hingga rangga mulut, tempat yang kosong, halqum sampai mulut terdapat huruf mad, iaitu di sana dan berakhir seiring dengan berhentinya nafas. Jadi huruf kita nak panjang 10 harakat, 20 harakat, kita boleh panjangkan dia. Dia tengok dia sebenarnya berakhir dengan akhir so ja'as, macam azan kan, hayya 'alas salah, dia boleh panjangkan sampai 20 harakat, 30 harakat, boleh panjang mengikut sebab dia makhraj muqaddar. Okey, dia berakhir dengan berakhirnya suara kita. Jadi oleh kerana itu dalam bab tajwid ini untuk baca Quran, kita ulama menentukan huruf mad ini, ada yang baca dengan 2 harakat, ada baca dengan 4 harakat, ada yang baca hukum yang paling panjang 6 harakat sahaja. Okey. Keluar dia adalah huruf mad alif, waw dan ya. Muka surat yang ke-90, makhraj halqum al-halqi. Al-halaq ialah anggota yang terletak selepas mulut.
selepas ke dalam lah. Selepas kalau kita kira daripada lidah, kemudian berikutnya adalah al-halaq. Dan ia merupakan tempat keluarnya nafas serta tempat laluan makanan dan minuman. Makhraj halqum ini mempunyai 3 makhraj khas dan setiap satunya mempunyai 2 huruf. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wastihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Kemudian makhraj halqum terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu satu aqsal halaq. Ramai orang terkeliru dengan aqsa dan adna. Aqsa maknanya jauh. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan puan-puan ingat kepada Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa ni masjid yang paling jauh, yang paling jauh. Okey. Jadi aqsa ni yang paling jauh. Dia ada aqsal halqi, aqsal lisan. Aqsal halqi adalah paling jauh pada halaq, halqu. Hamzun ha. Aqsal lisan paling jauh ni pada lidah. Apa dia? Apa dia ni? Huruf qaf. Aqsal lisan. Dia panggil aqsal lisan. Jadi aqsa ini yang paling jauh. Ada pun yang mengiringi halaq, yang atas sekali dekat dengan lidah ni, aqsal halaq, dia adnal halqi, iaitu ghainun kha'uha. Ghainun kha'uha. Adna. Jangan tukarlah aqsal halqi hamzun ha'u, adnal halqi ghainun kha'u. Okey. Jadi al-wasat pertengahan ainun ha'u. Ainun ha'u. Ainun na'budu. Na'budu. Ta'qilun. Ta'qilun. Ya'lamun. Okay. Junaha. Junaha. Adapun hamzun ha'u, dia paling jauh. Ihdinas siratal mustaqim. Hamzah ini adalah huruf yang thaqilah, huruf yang berat untuk disebut oleh orang Arab. Okay? Itu kita punya gambar rajah, hujun halaq, apa dia ni, pangkal halkum. Kita panggil hujun halaq dengan pangkal halkum. Dengan halkum. Tapi yang itu bahasa Arab, aqsal halqi, pangkal tu, hujun halkum ni kita panggil adnal halqi, wasatul halqi. Okay. Makhraj lidah yang ketiga. Okay. Lidah adalah suatu anggota yang tu betul kan? Anggota yang Y-A-N-G paling penting dan merupakan tempat yang paling banyak mengeluarkan huruf-huruf. Lidah ni tempat yang, lidah adalah satu anggota yang itu ada silap tulis tu. Anggota yang paling penting dan merupakan tempat yang paling banyak mengeluarkan huruf-huruf. Kesemua huruf-huruf yang keluar daripada lidah adalah sebanyak 18 huruf yang dibahagikan kepada 10 makhraj. Ini yang kita mengikut pendapat Al-Imam Ibnul Jazari. Makhraj huruf yang keluar di lidah. Okay, kita ada bermula makhraj yang keempat lah, yang makhraj khas. Sebab makhraj halqum ada 3 yang khas, aqsal halqi, wasatul halqi dan adnal halqi. Ada 3. So yang lidah ini kita bermula dengan bilangan yang keempat. Okey, bilangan yang keempat. Huraian bagi makhraj lidah ini, yang pertama qaf dan yang kedua kaf. Wal qafu aqsa al-lisan. والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف الأسفل ثم الكاف أسفل. Itu 2. والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. Qaf keluar dari pangkal lidah dan bawah sedikit dari makhraj qaf ialah makhraj kaf. Bawah sedikit maksudnya ke hadapan sedikit lah. Aqa, ak, aqa, ak. Okey. Pangkal lidah yang bersentuhan dengan langit lembut. Aqa itu gambar rajah. Okey. Aqa. Kemudian kaf, ak. Okey. Kemudian kaf, ak. Dan satu lagi wal wastu fajimu shinu ya. Kalau kita tengok atas tu ada lagi
wal wastu fajimus shinu ya. Wasat di sini merujuk kepada tengah lidah. Di tengah pertengahan lidah ada huruf jim keluar kat situ, shin dan huruf ya. Ash dengan ya ayyuha, ya yang berbaris. Ya mutaharrikah maksudnya ya yang berbaris. Jadi tengah lidah diangkat ke atas. Ash dengan ya ayyuha. Ya ayyuha. Okey. Ash dengan ya ayyuha. Muka surat berikutnya ialah huruf makhraj yang keempat, huruf dad, muka surat yang ke-93. Waddad min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha. Huruf dad keluar tepi lidah, sama ada kanan atau kiri. Hafatul lisan. Hafah ini di tepi ya. Hujung tepi. Di tepi lidah yang memanjang, yang bersentuhan dengan gigi geraham. Yang mengiringi gigi geraham atas. Sama ada bersentuhan sebelah kanan atau kiri gigi geraham ataupun kedua-duanya sekali. Jadi yang kedua-duanya sekali ni dia tidak susahlah untuk dapat lakukan. Di sini keluarnya huruf dad. Waladda, waladda. Dia di tepi ya, kanan ataupun kiri. Okey. Itu huruf dad. Jadi gigi geraham ni duduk kawasan putih tu. Dia gigi ni kalau set penuh lah, orang yang tak pakai gigi palsu, set penuh dia adalah sebanyak 16 atas dan 16 bawah tu. Yang purple tu yang geraham nawajiz kita panggil dah. Gigi nawajiz, addu 'alaiha bin nawajiz. Nawajiz gigi yang paling belakang sekali. Kemudian geraham. Kemudian geraham kecil, taring, kacik tepi dan juga kacik depan. Setengah orang guna bahasa gigi kapok, dia kata yang depan tu macam arnab tu gigi kapok. Tapi bahasa suratan dia guna gigi kacik. Kacik depan dengan kacik tepi. Warna kuning merah tu. Taring, tawahin atau dawahik. Okey. Okey, itu dia punya gigi. Yang kelima adalah huruf lam. Wallamu adnaha limuntahaha. Hujung lidah dengan atas, hujung dengan atas gusi. Dengan atas gusi atas adalah makhraj lam. Al di hadapan di hadapan hujung lidah kita angkat ke langit atas di hadapan sebagai gambar raja di bawah tu. Okey. Jangan kita angkat terus ke tengah tengah lelangit atas, di tengah-tengah dia akan jadi bunyi lain. Jadi tetapi kita angkat di hadapan. Di hadapan. Huruf lam itu keluar dari hujung sisi lidah yang merupakan akhir keluarnya huruf dad dari sebelah kiri melengkar melalui kepala hujung lidah hingga ke sebelah kanan lidah. Waladda dia maknanya ada secara hampirlah antara hujung lidah yang mengeluarkan hafatul lisan dengan hujung lidah yang mengeluarkan huruf lam itu. Disentuh dengan langit-langit berdekatan dengan gusi gigi seri di atas. Keluar di sini huruf lam. Okey. Kemudian yang keenam. Okey. Jadi kalau kita ingat balik daripada awal ni, mula-mula aqsal lisan, kemudian kafnya fauqu, wal wastu fajimu shim nuya, waddada min hafatihi idwaliya, kemudian di hujung wallamu adnaha limuntahaha. 1, 2, 3, 4, dah 5 dah. 5 dah kita bincang sampai lam, 5 pada makhraj di lidah al-lisan ini. Aqsal lisan, kemudian di atas sikit kaf, kemudian di tengah wal wastu fajimu shinu ya, jim shin dengan ya, kemudian di tepi hafah dad, kemudian di hujung lidah ke lelangit atas hadapan,
itu lam. Kemudian bawah pada lam huruf nun, wan nunu min tarafin tahtu ja'alu, yang keenam. Makhraj keenam yang keluar pada lidah adalah huruf nun, yang diangkat ke gusi gigi atas hadapan. Bawah sedikit sahaja pada huruf makhraj lam. An kita panggil an, bawah sedikit saja huruf daripada makhraj lam adalah makhraj nun, an. Okey. Kemudian berikutnya huruf ra. Ini huruf ra ini kita kena berhati-hati sedikit menyebutnya. Kadang-kadang ramai orang yang tidak boleh menyebut huruf ra. Setengah orang dia kata telos. Sebenarnya kita kena faham dulu macam mana cara nak sebut huruf ra. Dia ada sama dengan huruf R dalam bahasa Melayu. Eja ra pun R-A. Jadi kalau huruf ra ini kita sebagai guru contohnya ataupun ibu bapa boleh memastikan tengok bagaimana anak-anak kita menyebut huruf ra. Kalau daripada kecil tu nampak bunyi lain dah. Sebut rambutan, marah, orang-orang, Ar-Rahman, suruh baca bismillah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tahu dah. Ra disebut itu salah. Saya tak nak kata lebih, cuma kita bagi tahu dulu cara sebutan yang tepat untuk menghasilkan huruf ra yang sahih. Ra ini ialah hujung lidah. Dan warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Dan hujung lidah dan sedikit belakangnya diangkat ke gusi gigi atas atau berhampiran dengan makhraj nun. Jadi al-lam. An bawah sikit, ra depan sikit. An, ar bawah sikit pada huruf nun itu. Jadi yang melakukan kesalahan menyebut huruf ra ini kerana dia macam saya kata tadi Ar-Rahmanir-Rahim, lidah, hujung lidah itu dengan lelangit dia tidak berjumpa sebagaimana dalam gambar rajah kita. Dia hanya akak di atas tu saja. Dia tak lekat pun hujung lidah ke lelangit atas. Dia tak lekat ke lelangit atas ke dia ni pangkal gigi atas tu lah, antara lelangit di hadapan lelangit di hadapan tu. Dia sebut Ar-Rahman, dia tak kena pun lidah dia tu. Tapi kita untuk sebut dengan tepat, kita lekatkan hujung lidah ataupun temukan hujung lidah dengan pangkal gigi dia ni lelangit hadapan tu Ar-Rahman, kemudian kita larikan dia. Jangan kita lekatkan di situ, dia menyebabkan berlaku takrir. Dia akan bunyi banyak. Ra'at akan banyak keluar di situ. Jadi cara yang tepatnya ialah kita lekatkan hujung lidah dengan dia ni lelangit hadapan itu, dan kita larikan dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut sekali saja ra'datan wahidah. Kemudian berikutnya huruf ta. Huruf ta. Ta dengan dal. Tiga huruf ni. At dengan ad, tempat yang sama. Wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Huruf ta dan huruf dal, makhrajnya ialah hujung lidah bersama pangkal gigi atas hadapan. Itu adalah huruf makhraj yang ke-8. Kalau nak ulang balik aqsal halaq, aqsal lisan, kemudian qaf, iaitu huruf qaf, kemudian kaf, wal wastu jim shin dan ya, hafatihi 1 2 3, yang tepi ni hafatihi 4, dad, kemudian lepas dad lam 1 2 3 4, lam yang ke-5, kemudian nun yang ke-6, kemudian ra yang ke-7. Lepas ra, pangkal gigi daripada hujung lidah dengan lelangit atas tu, di hadapan tu lam dulu, turun bawah nun, kemudian turun bawah ra, kemudian pangkal gigi atas hadapan itu ta, dal dengan ta. Ini yang ke-8. Ta, dal dan ta yang ke-8. Okey. Ad dengan at, tempat yang sama.
Muka surat yang ke-99 ini makhraj yang ke-9. Muka surat 98. Sin, zai dan sad, zai dan sin. Sad, zai dan sin. Was-safiru mustakin. Di sini Al-Imam Ibn Al-Jazari tidak menyebut huruf sad, huruf sin dan juga huruf zai. Tetapi dia menyatakan was-safiru mustakin. Sebab apa? Huruf safir ni huruf yang masyhur. Di kalangan orang Arab, siulan kita panggil dah. Huruf yang ada bunyi desiran. Sama ada bunyi macam lebah, macam apa dia ni macam angsa ataupun macam belalan. Safir, dia akan bunyi safir, siulan macam tu. Dia mewakili 3 huruf, sin, zai dan sad. Huruf safi itu sin, sad dan zai, makhrajnya ialah huruf hujung lidah dan gigi atas hadapan beserta ruangan sedikit antara hujung lidah dan gigi hadapan. Jadi pandangan pertama, hujung lidah ada 2 pendapat sebenarnya nak mengeluarkan makhraj sin, sad dengan zai ini. Pandangan pertama, hujung lidah dan atas gigi bawah hadapan beserta sedikit ruang antara hujung dan gigi hadapan. Keluar di sini huruf sad, zai dan sin. Dia di tengah-tengah as. Gigi bawah hadapan beserta sedikit hujung hadapan. As. Okey. Dia keluar di atas gigi as dengan zai. Sad dia berbeza dengan zai dengan sin. Kalau tengok gambar rajah berasingan. Sebab apa? Sebab sad ini di isti'la, pangkal lidah itu kena angkat ke atas. Ataupun zai dan sin dia istifal, dia pangkal lidah tidak boleh diangkat, dia sebut biasa saja. Sin, as, pangkal lidah tidak terlibat, tidak diangkat. Tapi apabila terangkat pangkal lidah, dia akan jadi tebal. As. Okay. Pandangan kedua menyatakan hujung lidah bersentuhan dengan bahagian belakang pangkal gigi seri bawah. Dia letak di bawah. Ini gigi di bawah. Az di bawah. Hujung lidah dengan pertengahan gigi bawah. Dengan asin, as. Yang tadi as yang dia di tengah antara gigi atas gigi bawah. Yang pendapat kedua kata dia berada di pertengahan gigi bawah. As, si, as. Tapi sad masih lagi berbeza sebab dia adalah isti'la. Okey. Yang ke-10 huruf za, zal dan sa. Okey. Wadh-dha'u wadh-dhalu wa salil 'ulya min tarafayhima. Manakala huruf za, zal dan sa makhrajnya ialah hujung lidah bersama hujung gigi atas hadapan serta mengeluarkan sedikit hujung lidah. Ini kena berhati-hati yang kita keluarkan sedikit. As, keluarkan sedikit hujung lidah. Za, az dengan dha, as dengan az, dia bukan istifal. Dha dia adalah isti'la. Okey, jadi dia diangkat pangkal gigi pangkal lidah ke atas. Jika dilihat kepada 10 makhraj di atas, bermaksud lidah mempunyai fungsi yang penting dalam mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran sebanyak 18 huruf dari keseluruhan huruf hijaiyah. 18 huruf dengan 10 makhraj. Saya nak ringkaskan supaya kita semua mudah faham. Yang aqsal lisan qaf. Kemudian atas sikit adalah kaf. Ak. 2. Kemudian di pertengahan lidah. Wal wastu fajimu shinu ya. Jim, shin dan ya yang ketiga. Kemudian hafatul lisan. Dad. Waddada min aysara. Waddada min haf izwaliyah. Waddada min hafati izwaliyah. Ladras min aysara au yumnaha. Ini yang keempat. Yang kelima lam. Al di hadapan. 5. Yang keenam bawah sikit pada lam nun. An. Yang ketujuh ra. Ar. Kemudian bawah lagi dia adalah ta, dal dengan ta. At.
ad, itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah sin, zai dengan sad, safir. Itu yang ke-9. Dia hujung lidah. Kemudian yang terakhir keluarkan hujung lidah sedikit, zal, dha dengan sa. Okey, jadi cukuplah 10 makhraj huruf yang keluar daripada al-lisan. Jadi kalau kita ambil daripada awal lagi, aqsal halqi hamzun ha'u, wasatul halqi ainun ha'u, adnal halqi ghainun kha'u. Kemudian kita sambung yang 10 ini daripada bawah, aqsal lisan, kafu asfal, kemudian wasat, hafah, lam, nun, ra, kemudian ta, dal dengan ta, kemudian zai, sin dengan sin, kemudian sekali yang akhir sekali adalah dha, zal dengan sa. Jadi 10 makhraj dengan 18 huruf. Yang kat sini ada 6 huruf, 24 huruf. 10 makhraj, ini 3, dah jadi 13 makhraj khas dengan 2 makhraj am. Jadi kita kena menguasai perkara ini. Okey. Berikutnya adalah makhraj yang keempat, asyafatan. Al-jawf kita berasingan. Jawf kita sebut dah alif, waw dengan ya. Ada pun makhraj bibir asyafatan. Bibir ada 2 makhraj. Yang pertama ba, mim. Makhraj bibir ada 2, yang ke-12 dan 13. Okey. Pertama huruf fa. Bawah sedikit huruf fa. fa wa min batni syafah fal fa ma atrafi thanaya al musyrifah. Huruf bibir bawah bersama hujung gigi atas. Dia sebut begitu dah. Min batni syafah, bibir bawah dengan atrafi thanaya al musyrifah. Kalau kita ada seluk praktisnya, hujung gigi atas dilekatkan pada perut bibir bawah. Af, okey. Keluar di sini huruf fa. Jadi fa ni jangan baca fa idza ja, salah. Bukan bibir atas dengan bibir bawah. Fa idza ja. Kita gigi atas. Hujung gigi atas dengan perut bibir bawah. Fa idza ja. Fa huruf, semua huruf fa lah. Fa kita sebut fal fa ma'a atrafi as-sanaya al-musyrifah. Jangan palpa ma'a atrafi as-sanaya, sanaya musyrifah, bukan begitu. Fa wa min batni syafah fal fa ma'a atrafi as-sanaya al-musyrifah. Okey, itu makhraj pertama pada syafatan. Makhraj yang kedua pada muka surat 101 adalah huruf ba. Ba, mim dan waw berbaris mutaharrikah. Bukan waw yang mad. Waw mad kita kata al-jawf, alif, waw dan ya. Yang huruf mad adalah al-jawf, rongga mulut dengan rongga al-halaq, al-halqi. Ada pun waw yang berbaris wa idza wa nufikha fis sur. Contohnya waw, dia keluar daripada 2 bibir. Okey. Kemudian ada sedikit saja, saya ambil masa sedikit saja lagi. Khayshum adalah terletak di pangkal hidung. Di sini keluarnya suara dengung al-ghunnah. Al-ghunnah dari sudut bahasa ialah mim, nun, mim dengan nun. Ibnu al-Jazari. Okey. Muhammad ibn Qasim al-Baqari menyatakan bahawa sebahagian ulama tidak bersetuju. Khayshum dikira sebagai makhraj dan menjadikannya sifat dari sifat-sifat huruf, dan jumhur menyatakan bahawa ia adalah di kalangan makhraj. Jadi ada ulama dia tidak bersetuju dengan khayshum ini adalah makhraj. Khayshum ini sebab tidak ada huruf pun yang keluar daripada khayshum.
Tetapi Imam Ibn Jazari meletakkan khayshum ini dalam bab makharijul huruf. Di akhir sekali, wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Maki dalam kitabnya Ar-Ri'ayah menyatakan bahawa ghunnah adalah nun sakinah khafifah yang keluar dari khayshum. Ghunnah adalah huruf yang bersifat jahar, syiddah tetapi tidak ada peranan menyebutnya. Wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Kemudian jadi maksudnya kita telah sempurna perbahasan tentang makharijul huruf kepada 29 huruf dengan 5 makhraj am dan juga 17 makhraj khas. Yang terbanyak sekali adalah pada lisan. Okay? Laqab makhraj huruf. Yang ini kena faham juga. Sebelum daripada laqab ini makna apa? Gelaran. Dia gelaran kepada huruf. Huruf yang keluar daripada halqun dia panggil halqi. Jaufi, huruf yang keluar daripada pertengahan lidah dia panggil syajariyah. Dia ada laqab dia supaya kita boleh mengingati. Kalau tak ingat satu persatu daripada awal makhraj khas itu sampai habis, ingat laqab huruf, kita pun boleh panggil matching ataupun boleh mengingati kedudukan huruf yang 29 itu. Manakah tempat keluarnya? Perkara ini telah diperkenal oleh Khalil ibn Ahmad al-Farahidi melalui kitabnya Al-Ain. Hubungan antara laqab dan makhraj adalah amat kuat dan ia boleh membantu dalam mengenali tempat keluarnya sesuatu huruf. Apa dia? Pertama, huruf al-jawfiyah, rongga. Jawfiyah dinasabkan kepada rongga. Alif waw ya, huruf mak lah. Al-hawaiyah. Al-hawaiyah ni pun rongga juga. Alif waw dengan ya. Al-hawaiyah dia hawa, angin. Al-halqiyah, halqum. Hamzun ha'u, ainun ha'u, ghaibun, allahatu. Lahwiyah dia panggil qaf dengan kaf. Aqa'ak. Syajariyah, huruf asy-syajariyah. Syajariyah ni tengah-tengah lidah. Jim, shin, ya dan dad. Dia masukkan huruf dad. Jadi di sini kita tanya ada beza dah antara laqab dengan makhraj. Sebab ikut makhraj tadi dad hafati wala wad-dad min hafatihi idh waliya la drasa min aysara aw yumna, kanan dan kiri. Tepi lidah. Itu dad. Tapi dalam bab laqab ini dad dimasuk dalam syajariyah, jim, shin dan ya termasuk dad syajariyah. Al-asaliyah, sad, ini huruf safin, huruf safir. Al-asaliyah, sad, sin dengan zai, keluar di hujung lidah. Asaliyah ni hujung, asal. Nata'iyah, tal, dal dan ta, hujung lidah dengan pangkal gigi. Langit atas, dekat langit atas. Lisawiyah, gusi, dha, zal dan sa. Okey, lidah dia masih lagi di lidah. Zalaqiyah, lam nun dengan ra, dia gabungkan. Itu Khalil ibn Ahmad. Dia bukan lam satu gelaran, nun satu gelaran sebab dia terlalu dekat. Ada yang gabungkan tiga-tiga satu makhraj dan ada Imam Ibn Jazari dia membezakan hanya sedikit sahaja. Kemudian syafawiyah, ba, mim, waw. Ab, am, waw. Okey. Apa yang menariknya adalah huruf yang bawah tu. Kita terang satu persatu. Pada ni, lahwiyah, syajariyah dan asaliyah. Saya nak petik di tengah tu menurut Dr. Ahmad Muhammad Qudah. Pandangan yang menyatakan dad keluar dari anggota tengah lidah adalah pendapat yang lebih tepat. Ini mengikut pendapat dia. Ini kerana berasaskan jika tidak dikategorikan di dalam huruf syajariyah, maka ia tidak akan mempunyai sebaran laqab. Okay, sebab tu dia kata kuat sebenarnya orang baca dad keluar di tengah lidah. Waladda, dia sama jim, sama shin dan sama ya berbaris. Okay. Kemudian yang terakhirnya ialah kesimpulan. Saya nak petik sedikit saja yang perenggan terakhir itu. Setiap kejadian Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah, sama ada kita mengetahuinya atau sebaliknya. Kesemua anggota di dalam mulut manusia mempunyai fungsi tertentu dalam mengeluarkan setiap huruf Al-Quran.
Jika sekiranya setiap manusia menggunakan anggota tersebut dengan sebaiknya, sudah tentu seluruh bacaan Al-Quran menepati sebagaimana ia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata sekadar itulah perjumpaan kita pada kali ini, insya-Allah. Saya doa kepada Allah Ta'ala supaya kita semua dapat membaca Al-Quran dengan baik, sayang kepada Al-Quran, jadikan bacaan Al-Quran sebagai rutin bacaan harian kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini segalanya bermula.